Hello gang, welcome back to another video. So, apa khabar geng-geng semua? Aku harap semuanya sihat di musim-musim COVID ini dan sekarang kita berada di PKP 3.0. So, aku harap semua boleh jaga SOP dan jaga kesihatan masing-masing. Alright, so baru-baru ni seluruh dunia digemparkan dengan peperangan yang berlaku di Gaza antara tentera Hamas dan juga Israel. So hari ni aku nak share aku punya pengalaman travel ke Jerusalem di Palestin. Alright, check it out dan tonton video ni sampai habis. Yeah! Alright guys, sebelum aku cerita lebih lanjut berkenaan aku punya travel ke Jerusalem, aku rasa patut untuk aku explain dulu keadaan geografi Palestin sekarang selepas dijajah oleh Israel. Okay, so Palestin sekarang kalau kita tengok kat peta, dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu ialah Gaza yang terletak di semenanjung Sinai dan satu lagi bahagian ialah di Jerusalem yang terletak di West Bank ataupun tebing barat. So dua-dua kawasan Palestin sekarang ni berpisah antara satu sama lain. Okey, Gaza ini ia berdekatan dengan Mesir. So untuk pergi ke Gaza kita kena melalui checkpoint daripada Mesir. Manakala Jerusalem dia terletak di tebing barat ataupun West Bank dan ia sebenarnya bersepadan dengan Jordan. So untuk ke Jerusalem kita kena melalui Jordan dan masuk ke Palestin. So aku rasa semua orang tahu pasal Masjidil Aqsa di Jerusalem. So sebut saja Palestin, semua orang akan tahu tentang Masjidil Aqsa, tentang masjid yang kubah warna emas tu, iaitu Kubah As-Sahra, iaitu Dome of the Rock. So mostly kita cuma tahu berkenaan Masjidil Aqsa di Jerusalem. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya di Palestin ada banyak tempat-tempat menarik, especially yang berkaitan dengan sejarah Islam dan bukan sekadar Masjidil Aqsa saja. So hari ni aku nak share tempat-tempat menarik yang aku pernah pergi di Jerusalem. Alright. Okay, back to aku punya trip ke Jerusalem. So aku daripada KL, aku ambil flight ke Qatar, Doha Qatar, and then daripada Doha aku naik flight ke Amman, Jordan. So daripada Amman, checkpoint untuk masuk ke Palestin ni tak berapa jauh, cuma lebih kurang 2 jam travel ataupun lebih kurang 70 km kita dah sampai dekat sempadan Palestin. Untuk masuk ke Palestin daripada Jordan ada 3 checkpoint. Yang pertama ialah King Hussein Bridge checkpoint, yang kedua Wadi Araba checkpoint, yang ketiga Sungai Jordan checkpoint. Okay, so ada 3 checkpoint yang kita boleh lalu untuk ke Palestin. Untuk trip aku yang ini, aku melalui King Hussein Bridge. Daripada Amman, aku naik bas ke King Hussein Bridge. So di King Hussein Bridge ni lah pengalaman pertama aku berhadapan, berjumpa dengan tentera Israel, polis Israel dan immigration Israel. So untuk pengetahuan korang, semua checkpoint untuk masuk ke Palestin dikuasai oleh Israel, sama ada di Gaza ataupun di West Bank. Semua checkpoint untuk masuk ke sempadan dikuasai oleh Israel. So inilah pengalaman pertama aku berhadapan dengan orang-orang Israel. Okay, so aku pun sampai dekat King Hussein Bridge. So kita pun beratur untuk cop pasport. Memang kita dah diingatkan sebelum tu, jangan pegang handphone, jangan main handphone, jangan pegang kamera, jangan cuba ambil gambar, jangan berbual-bual, jangan ketawa dan sebagainya. So kita kena diam saja dan follow dia punya aturan dia untuk cop pasport. So checkpoint inilah aku rasa antara checkpoint yang paling ketat yang pernah aku lalui. Banyak juga negara-negara lain yang aku pergi yang checkpoint dia agak ketat, tapi tak seketat di checkpoint untuk masuk ke Palestin ni. So dia pun check semua sekali seluruh badan kita. Dia suruh kita buka kasut, buka tali pinggang. Itu pada aku perkara biasa. Tapi kali ini dia check dengan detail kita punya wallet, setiap satu dokumen dekat dalam wallet kita dia periksa. Dia buka kita punya bag, dia check satu-satu dalam bag. Kemudian bukan satu sahaja, ada 2 ataupun 3 tempat yang dia akan periksa seluruh badan kita dan juga barang-barang kita. And then aku pun beratur untuk cop pasport. Tiba giliran aku, dia tengok pasport aku, dia pun ambil dan dia pun masukkan dekat dalam satu kotak, and then dia pun panggil aku masuk dekat dalam office. So aku pun cuak first time. Okay, so sebenarnya bukannya ada apa sangat. Bila dia check aku punya pasport, aku pernah ke Iran. Okay, beberapa bulan sebelum tu, lebih kurang 2 kali aku pernah ke Iran dekat dalam pasport aku. Tapi dia cuma tanya basic saja and then dia lepaskan. So kalau korang nak tahu sebenarnya, orang Malaysia
yang memegang pasport Malaysia tak boleh masuk ke Palestin ataupun Israel. Dekat pasport kita dah ada ditulis all country except Israel. Okay, so untuk masuk ke Palestin, so dia tak cop aku punya pasport, dia cuma bagi aku satu border pass, okay, macam kad yang menunjukkan kita masuk ke Palestin dengan sah. So lepas dekat checkpoint yang sangat tension pada aku, sangat mendebarkan. So daripada checkpoint, destinasi pertama aku ialah Jericho. Tak jauh daripada checkpoint tu. Jericho ni adalah satu bandar lama dan sekarang dilakukan cari gali tapak arkeologi dan mereka jumpa satu bandar lama yang berumur lebih kurang 9,000 tahun. Okey, dekat situ memang adalah tapak cari gali dia, nampak dia punya macam batu-batu, adalah sikit macam bentuk-bentuk bangunan dan masih dicari gali. Dan aku pun masuk jugalah, dapat tengok dekat dia punya kawasan Old City tu. And then di Jericho ada juga beberapa lagi tempat-tempat menarik, iaitu makam Nabi Musa. Okey, ini adalah makam. Okey, kalau kita sebut makam, sebenarnya ia bukannya kubur. Maksudnya ia bukanlah kubur Nabi Musa, tapi ia adalah makam menunjukkan Nabi Musa pernah datang ke tempat tu. Dan sekarang dibina masjid dan dinamakan Masjid Nabi Musa dan ada makam Nabi Musa. Okey, kalau kita tengok gambar memang adalah bentuk macam kubur. Dia buatlah macam kubur tapi bukannya kubur sebenarnya. Ia adalah makam Nabi Musa, menandakan Nabi Musa pernah datang ke tempat ini. Untuk pengetahuan korang juga, di Palestin ni ada banyak makam nabi-nabi yang dulu. Okey, makam dan juga kubur. Tapi kubur-kubur ni semua tidak ada satu pun yang sahih. Di Palestin ada kubur Nabi Daud, ada kubur Nabi Yaakob, ada kubur Nabi Ibrahim, tapi tak ada satu pun sebenarnya kubur-kubur ni yang sahih yang membuktikan bahawa ia adalah benar nabi-nabi ini meninggal dan dikuburkan di situ. Apa yang kita wajib percaya ialah cuma kubur Nabi Muhammad ataupun makam Rasulullah yang berada di Madinah. So semuanya makam-makam nabi yang sebelum Rasulullah tidak ada satu pun yang sahih yang kita wajib percaya. Selain itu ada satu lagi tempat yang menarik di Jericho, iaitu Mount of Temptation. Okay, Mount of Temptation ni ialah sejarah Nabi Isa yang pernah berada di salah satu gua di gunung ini selama 40 hari dan berpuasa selama 40 hari, dan mengikut sejarahnya ia digoda oleh syaitan selama 40 hari. Kemudian daripada Jericho aku pun travel menuju ke Jerusalem, dan di tengah jalan tu kita singgah ke Laut Mati ataupun Dead Sea. Okey, Laut Mati ni adalah terbagi juga kepada dua, sebahagian di belah Jordan, aku pun pernah pergi sebahagian di sebelah Jordan, dan sebelah lagi berada di Palestin ataupun senang cakap ia kawasan yang dikuasai oleh Israel. So sampai dekat Dead Sea ataupun Laut Mati ni, kawasan tu memang dikuasai oleh orang-orang Israel. Ramai dia orang dekat situ piknik dengan bikini dia macam-macam. So agak tak berapa sesuai lah untuk kita jalan-jalan dekat Laut Mati ni, dekat belah Palestin. Bagi yang tak tahu, sejarah Laut Mati ni adalah berkaitan dengan sejarah kaum Nabi Lut, yang mana kaum-kaum Nabi Lut ni melakukan homoseksual ataupun gay, dan kemudian Allah hukum mereka dengan terbalikkan tanah itu, dan kemudian sekarang jadilah Laut Mati. Iaitu Laut Mati ni sebenarnya adalah laut yang paling masin di dunia. So kalau kita pegang air dia dan juga terkena kulit kita, dia sebenarnya agak pedih sebab dia terlalu masin. Dan kalau kita kena dekat kulit kita akan bergaram. Okey, dia akan rasa ada abu-abu, iaitu garam. Tapi aku tengok ramai yang sebenarnya orang mandi dekat Laut Mati ni. Okey, dan ada juga orang cakap air Laut Mati yang bergaram yang sangat masin ni sebenarnya baik untuk kita punya kulit. Itu orang cakap lah, aku pun tak tahu. And then daripada situ aku pun teruskan perjalanan ke Jerusalem. Sebelum tu aku nak explain juga, sebenarnya di kawasan tebing barat ni ataupun West Bank ada banyak lagi bandar-bandar yang menarik. Ada banyak bandar-bandar yang juga dikuasai oleh Palestin. Contohnya yang pertama di Jerusalem, kemudian ada Hebron, ada Ramallah, kemudian ada Bethlehem, dan beberapa bandar kecil yang lain lah. So sebenarnya bukanlah keseluruhan bandar ini dikuasai oleh orang Palestin. Mungkin ada sikit bahagian ataupun kampung-kampung atau daerah-daerah kecil yang dikuasai oleh Palestin. Boleh kata keseluruhan West Bank ni sebenarnya dikuasai oleh Israel. Orang Islam ataupun orang Palestin cuma kuasai sebahagian kecil daripada West Bank. So sampai dekat Jerusalem, iaitu tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa. So kawasan Jerusalem ni sebenarnya yang sangat terkenal ialah Old City. Keseluruhan kawasan Old City ni terdapat tembok lah, okey, tembok lama macam castle ataupun tembok pertahanan, okey, yang mengelilingi Old City. Okey, so Old City ni lah yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, bahagian untuk orang Yahudi,
bahagian untuk orang Islam, orang Kristian dan juga orang Armenia. So sejarah Old City ataupun Masjidil Aqsa ni juga sebenarnya sangat panjang sejarahnya. So ada yang mengatakan Masjidil Aqsa ini dibina daripada Nabi Adam, kemudian dibina semula oleh Nabi Sulaiman. Tapi keseluruhan binaan daripada nabi-nabi terdahulu ni boleh katakan semua dah tak ada lah. So apa yang ada sekarang kebanyakannya adalah binaan-binaan daripada kerajaan Uthmaniyah. Termasuklah dinding ataupun tembok Old City ni dikatakan dibina oleh Sulaiman the Magnificent, salah satu sultan dalam kerajaan Uthmaniyah. Manakala binaan-binaan di dalam Masjidil Aqsa itu bercampur-campur lah. Ada yang binaan daripada zaman Uthmaniyah, ada binaan daripada kerajaan Mamluk, ada binaan daripada kerajaan Fatimiyah dan banyak lagi sebenarnya binaan-binaan yang sebenarnya lama yang kita tak tahu dan juga bercampur-campur zaman. Untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya Masjidil Aqsa dan juga kawasan Old City ni banyak kali musnah dengan gempa bumi dan juga pernah juga berlaku kebakaran yang memusnahkan keseluruhan Masjidil Aqsa. So aku rasa korang semua tahu kawasan Masjidil Aqsa ni bukanlah Dome of the Rock sahaja. Okey, kawasan Masjidil Aqsa ini adalah keseluruhan kawasan termasuk Dome of the Rock dan juga Masjid Qibli dan juga termasuk juga Masjid Buraq dan keseluruhan tanah lapang di dalam Masjidil Aqsa. So keseluruhan tanah ini adalah masjid sebenarnya. Kalau kita faham sebenarnya masjid adalah satu bangunan dan di dalam bangunan itulah dikatakan masjid. Tapi untuk Masjidil Aqsa dia agak unik kerana keseluruhan kawasan termasuk tanah lapang, termasuk air pancut, termasuk kawasan pokok-pokok itu adalah di dalam masjid. Jadi di dalam kawasan masjid ni ada banyaklah tempat-tempat menarik. So antaranya yang semua orang tahu ialah Dome of the Rock ataupun Kubah As-Sakhra, di mana dekat dalam Dome of the Rock ni adalah satu batu yang besar yang dikatakan tempat berpinjaknya Rasulullah ketika Rasulullah dinaikkan ke langit. So untuk pengetahuan korang sebenarnya batu ini bukanlah batu yang terapung sebenarnya di bawah batu tu terdapat satu gua yang kecil. Okey, nampaklah macam dia terapung, sebenarnya adalah gua. Okey, kemudian di Masjid Qibli iaitu masjid utama, kawasan sembahyang yang utama di dalam Masjid Aqsa ni dinamakan Masjid Qibli kerana ia adalah kawasan sembahyang ataupun masjid yang paling dekat dengan kiblat. Okey, ia adalah masjid yang kubahnya berwarna perak gelap tu. Okey. So masjid ni taklah terlalu besar, lebih kurang masjid kita dekat Malaysia. Waktu sembahyang pun masa aku datang tu taklah ramai sangat. Kadang-kadang 5-6 saf, kadang-kadang separuh masjid. Mungkin pada hari Jumaat ataupun hari-hari lain ramailah. So tapi masa aku datang tu tak berapa ramai. Di dalam Masjid Qibli inilah berlakunya pertempuran antara polis Israel dan juga orang-orang Palestin. Tentera Israel masuk ke dalam masjid dengan pakai kasut, dia pijak kapet dan dibaling bom asap dan macam-macam perkara yang dilakukan kepada orang-orang Palestin. Kalau korang perasan, dinding Masjid Qibli ni memang penuh dengan bekas-bekas peluru, lubang-lubang dan bekas-bekas peluru dalam perang-perang sebelum ni. Dalam masjid ni juga adalah beberapa tempat, contohnya ada mihrab Nabi Zakaria, ada juga satu section dia yang digunakan sebagai tempat paramedik sekiranya berlaku apa-apa pertempuran dengan Israel. Kemudian di dalam Masjidil Aqsa ni juga adanya Masjid Buraq. Okey, Masjid Buraq ni dikatakan Rasulullah menambat Buraq di situ. Kemudian Rasulullah sembahyang mengimamkan ribuan nabi-nabi di Kubah As-Sakhra di kawasan Dome of the Rock dan kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit. Di dalam Masjid Buraq tu adalah satu gelong lah, gelong macam tempat orang tambat tali. Okey, tapi sebenarnya gelong tu semua simbolik saja, bukanlah gelong yang sebenar yang Rasulullah gunakan untuk menambat Buraq. Dan di bawah Masjid Buraq itulah terletaknya Western Wall ataupun Wailing Wall, iaitu dinding ratapan orang-orang Yahudi. So ini adalah serba sedikit berkenaan Masjidil Aqsa. Di luar Masjidil Aqsa, di dalam kawasan Old City, okey, sebenarnya ada banyak tempat-tempat menarik selain Masjidil Aqsa. Tempat-tempat menarik ni kebanyakannya adalah kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, iaitu kebanyakannya kisah Nabi Isa, ada juga kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Daud. So selain daripada Masjidil Aqsa ataupun yang dipanggil Al-Haram Asy-Syarif, so ada banyak lagi tempat-tempat menarik di kawasan Old City di Jerusalem. Contohnya ialah The Church of Holy Sepulchre, iaitu tempat di mana Jesus, okey, Jesus iaitu bukan Nabi Isa ialah mengikut kita orang Islam, kita percaya adalah ia bukanlah Nabi Isa tapi orang lain yang menggantikan Nabi Isa. Tapi untuk orang-orang Kristian, mereka percaya yang disalib itu ialah Nabi Isa.
Okay, so aku akan sebut Jesus dekat sini, iaitu tempat Jesus disalib dan juga dimakamkan, sekarang dinamakan Church of Holy Sepulchre. So tempat ni adalah tempat yang suci untuk orang-orang Kristian, dan di gereja inilah Sayyidina Umar mendapat semula kunci Jerusalem. Okay, ketika itu Sayyidina Umar mendapat kunci Jerusalem, dan waktu itu kebetulan masuk waktu sembahyang, dan paderi di gereja itu menjemput Sayyidina Umar untuk sembahyang di dalam gereja, tapi Sayyidina Umar menolak dan beliau bersembahyang di luar gereja. Okey, dan di luar gereja itulah juga terdapatnya Masjid Sayyidina Umar hingga sekarang. Kemudian di Jerusalem juga adanya Mount of Olive. Okey, di dalam The Church of Holy Sepulchre, sebenarnya selepas 3 hari Jesus dimakamkan di Church of Holy Sepulchre, beliau telah dibangkitkan semula dan pergi ke Mount of Olive, kemudian dinaikkan ke langit. Okey, ini adalah menurut kepercayaan orang Kristian. Kemudian di Jerusalem juga terdapatnya Mount of Zion. Okey, Mount of Zion iaitu asal usul nama Zionis. Okey, nama Zionis itu diambil daripada asal nama Mount of Zion ni. Okey, Mount of Zion ni terletaknya King of David Tomb, iaitu makam Nabi Daud. Okey, yang sekarang dijadikan sebagai sinagog. So aku dapat masuk ke dalam sinagog ni. Sinagog ni sebenarnya adalah rumah ibadat untuk orang Yahudi. So untuk masuk ke dalam kubur Nabi Daud ni, okey, kubur Nabi Daud kita tak wajib percaya ia adalah sebenar-benarnya kubur Nabi Daud. Okey, kerana untuk kita orang Islam, kita hanya percaya kubur Nabi Muhammad yang berada di Madinah, tapi kubur-kubur yang lain selain Nabi Muhammad tidak ada bukti yang sahih mengatakan ia adalah benar kubur Nabi Daud yang berada di sini. Menariknya untuk masuk ke dalam sinagog ini, kita diwajibkan, diwajibkan untuk menutup kepala, sama ada pakai songkok ataupun pakai topi atau apa-apa saja. Sebab tu kalau korang tengok orang Yahudi, kebanyakan diorang ni pakai songkok kecil kat atas tu, ataupun adalah topi-topi diorang yang tersendiri. Kadang-kadang ada yang jenis bulu-bulu tu, ada juga macam topi Charlie Chaplin tu. So untuk masuk ke dalam sinagog, kita kena tutup kepala. Kemudian ada juga satu gereja dinamakan Domitian Abbey, iaitu tempat Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa, meninggal dunia. Selain daripada di Jerusalem, aku juga dapat pergi ke Hebron, di mana terletaknya Masjid Nabi Ibrahim, dan juga di Masjid Nabi Ibrahim inilah terletaknya kubur Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kubur Siti Sarah iaitu isteri Nabi Ibrahim, dan juga kubur Nabi Yaakob dan juga isteri kepada Nabi Ishak. Okey, so seperti aku cakap tadi, kubur-kubur ni juga kita tak wajib percaya bahawa ia adalah benar-benar kubur Nabi Ibrahim. Tapi masjid inilah salah satu masjid yang berlaku konflik satu masa dulu, di mana orang Israel masuk ke dalam masjid dan menembak orang-orang yang tengah sembahyang. Kemudian masjid ini ditutup selama beberapa tahun. Kemudian apabila dibuka semula masjid ini telah dibahagikan kepada dua bahagian. Separuh untuk orang Yahudi dijadikan sinagog, paruh lagi untuk orang Islam untuk bersembahyang, iaitu masjid. Kemudian di Bethlehem, di kawasan West Bank ini juga terdapatnya tempat namanya Bethlehem. Okey, di Bethlehem ni terletaknya Church of Nativity. Church of Nativity, orang Kristian percaya bahawa Nabi Isa lahir di kawasan ini. Okey, di dalam gereja ni, Church of Nativity, ada satu tempat dan sekarang ditandakan seperti satu bintang. Kemudian orang Kristian percaya kat situlah Nabi Isa lahir. Kemudian ada satu tempat juga sekarang ni ada macam satu lubang bulat. Dari situlah juga peristiwa Siti Maryam, iaitu ibu Nabi Isa, duduk di bawah satu pokok. Kemudian pokok itu tunduk untuk memberikan buah-buahan kepada Siti Maryam. So ini adalah kisah Nabi Isa di Church of Nativity, dan ia juga salah satu tempat yang suci untuk orang Kristian. Kemudian di tebing barat ni juga terdapatnya makam Nabi Daniel, dan juga sebenarnya banyak lagi tempat-tempat bersejarah di kawasan West Bank ini ataupun di Jerusalem. Kemudian keluar daripada Jerusalem, so aku dapat pergi ke Nazareth. Nazareth ni berada di utara Jerusalem ataupun West Bank. So dia sebenarnya dah berada di luar West Bank. Nazareth ini dikuasai oleh orang-orang Israel.
Dan Nazareth inilah tempat di mana Nabi Isa dibesarkan, dan disitulah terdapatnya sungai di mana sekarang orang-orang Kristian gunakan air sungai itu untuk membuat holy water. Dan di Nazareth ini aku dapat melawat Tasik Galilei, Sea of Galilee. Tasik Galilei ni orang Islam percaya apabila air Tasik Galilei itu mulai kering, ia adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian di seberang Tasik Galilei itu ialah kawasan Syria, dan kita nampak Bukit Golan. Bukit Golan ni juga satu tempat di mana orang Yahudi ataupun tentera Israel menawan bukit ini dan merampas tanah itu daripada Syria, dan sekarang Bukit Golan dikuasai oleh orang-orang Israel. So ini adalah beberapa tempat-tempat menarik yang aku dapat pergi di tebing barat, di Jerusalem, di Nazareth, di Bethlehem, di Hebron, kemudian di Old City dan di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Sebenarnya banyak sejarah Islam Nabi-Nabi sebelum ni, seperti kita tahu Nabi Ibrahim semuanya berada di Jerusalem ataupun di Palestin. Tapi kisah-kisah dan juga tempat-tempat menarik yang aku ceritakan tadi, kebanyakannya adalah kisah-kisah daripada Israeliat, ataupun kisah-kisah yang tak ada bukti di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dia bercampur-campur. Ada antara kisah ini memang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis yang kita wajib percaya, dan ada juga kisah-kisah ini terutama berkaitan dengan tempat. Contohnya tempat di mana Nabi Isa lahir, tempat di mana Nabi Isa dibesarkan. So ini semua cerita dia mungkin bercampur-campur dengan kisah orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi, di mana mungkin betul dan ada yang tak betul. So ini adalah sebahagian daripada pengalaman aku travel dekat tebing barat, Jerusalem dan kawasan sekitarnya. Macam mana pun perjalanan aku ke Jerusalem, ke West Bank kali ini memang aku rasa sangat mengisafkan. Aku dapat tengok sendiri keadaan orang-orang Palestin, kehidupan dia orang, macam mana dia orang terhimpit dengan orang-orang Yahudi, dan sebenarnya tentera-tentera Yahudi dan juga polis Yahudi sentiasa berkawal di kawasan Old City. Untuk kita masuk ke dalam masjid itu pun tentera Yahudi yang menjaga. Untuk masuk kawasan Old City itu pun di pintu-pintunya pun dijaga oleh orang-orang Yahudi. Benda ni yang kita nampak secara real life dekat mata kita. So aku harap satu hari nanti insya-Allah orang-orang Islam akan menguasai semula Jerusalem sepenuhnya, insya-Allah. So kawan-kawan semua, insya-Allah satu masa nanti kalau ada peluang boleh travel ke Jerusalem, bolehlah travel ke Jerusalem. So aku nak beritahu sebenarnya dia agak selamat, tak ada masalah selagi tak ada berlaku sebarang rusuhan, dan juga pastikan kita tidak membawa pulang perception bahawa orang Israel ni orang-orang yang baik-baik. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Walaupun ketika aku pergi ke Jerusalem, diorang melayani kita macam baik. So jumpa lagi di video-video lain akan datang. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ini untuk adventure travel around Asia. Alright gang, see you again on another video gang. Bye bye.